أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, bersua lagi kita dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru bagi edisi pada hari ini, Khamis 22 Julai 2021 bersamaan 12 Zulhijjah 1442 Hijri. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh para penonton yang terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah, pada pagi ini topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita diskusikan, untuk sama-sama kita bincangkan, iaitu topik sirah Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Dan sebagaimana biasa, kami bawakan kepada anda bintang ilmuwan ke studio pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Zul Ramli Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat seperti biasa, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadil Ustaz atas kesudian untuk bersama-sama dengan Tanyalah Ustaz sekali lagi pada pagi ini. Dan sebagaimana biasa, kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan, terus hubungi 1-800-88-1677, atau paling mudah, terus sahaja tinggalkan kemusykilan anda di laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa, kita juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan, insya-Allah. Dan untuk permulaan, mari sama-sama kita saksikan terlebih dahulu statistik pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita pada ketika ini. Baik, sehingga semalam statistik ini kes baharu 11,985 kes, menjadikan jumlah kes keseluruhan 951,884 kes. Manakala 7,902 kes sembuh baharu dicatatkan, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan sebanyak 806,857 kes, dan menyedihkan 199 kes kematian baharu dicatatkan, menjadikan jumlah kes kematian keseluruhan 7,440 kes. Saudara sedang penonton, mari kita terus berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada kita daripada belenggu ujian musibah pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara dan juga seluruh dunia pada ketika ini. Dengan tanda pagar, insya-Allah kita mesti menang. Baik. Dan saya kira mungkin kita terus saja Ustaz untuk mukadimah topik pada pagi ini, dan juga kita raikan soalan daripada sahabat kita di Facebook, Nur Dahlia Biru. Kita lihat bagaimana soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan juga da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah Sayyidina Zaid bin Harithah merupakan tokoh sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan beliau digelar sebagai kekasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan apakah yang menyebabkan beliau mendapat gelaran sedemikian? Dan apakah yang menyebabkan ibu saudara Hakim bin Hizam, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, tertarik kepada Sayyidina Zaid bin Harithah lalu menghadiahkan beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu soalannya Ustaz. Tafadhal mashkur. Baik, saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ba'd. Terima kasih Dai Anas, terima kasih kepada Nur Dahlia Biru yang membukakan soalan untuk kita dapat mengenali tokoh seorang sahabat yang digelar sebagai yang dipanggil sebagai Zaid bin Harithah. Saya kira dengan soalan itu boleh kita mulakan dengan yang pertama, kita lihat adakah Rasulullah digelar sebagai adakah beliau yakni Zaid bin Harithah digelar sebagai kekasih kepada Rasulullah, ya? Baik, benar, kerana antara gelaran yang diberikan kepada Zaid bin Harithah adalah Hibbur Rasul. Bahkan mereka menamakan dengan Zaidul Hibb, ya. Maknanya
sebab orang Arab ni banyak bernama Zaid. Ya, kalau kita belajar ilmu nahwu pun qatala Zaidun Amran, daraba Zaidun Amran, ya. Jadi nama yang paling banyak adalah Zaid. Dan kalau mereka confuse mana satu Zaid, maka mereka akan kata Zaid hibbur Rasul, yang mana Zaid yang merupakan kekasih kepada Rasulullah. Dan ini adalah satu benda yang kita kata syai' ma'ruf, sesuatu yang diketahui oleh semua para sahabat. Maknanya semua para sahabat, semua isteri Nabi tahu bahawa kedudukan Zaid itu gelarannya adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa sampai ke tahap itu, sejarahnya tersangat panjang, ya, sejarahnya tersangat panjang. Kalaulah dalam ilmu, Imam Syafi'i berkata orang itu kalau nak dia mahir dengan ilmu, dia kena panjang masa tuluz zaman. Begitu julah kisah kasih Rasulullah dengan Zaid dengan Rasulullah ini juga tuluz zaman. Maknanya bukanlah setengah daripada sahabat kita dapati masuk Islam ketika Haji Wada. Ada yang masuk ketika Perang Hunain, ada yang ketika baik. Zaid bin Harisah adalah yang awal-awal ketika Nabi SAW belum lagi orang kata ketika Nabi SAW mula membina rumah tangga dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Jadi saya kira nanti insya-Allah kalau kita berbincang, kita akan dapati bahawa sosok yang kita nak angkat pada pagi ini bahawalah sosok yang memang dikenali oleh semua para sahabat, hatta para kibarus sahabah, sahabat yang besar meletakkan kedudukan tadi. Dan kenapa? Sebab sejarah yang panjang bermula daripada Rasulullah berkahwin dengan Siti Khadijah binti Khuwailid, bahkan satu-satunya sahabat al-wahid minas sahabah yang namanya dirakam secara jelas dalam Al-Quran. Tidak ada sahabat yang namanya dirakam dalam Al-Quran, hatta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Rasulullah Allah menyebutkan tentang Sayyidina Abu Bakar sebagai thanithnain, yang kedua daripada dua orang, tetapi tak sebut Abu Bakar minhuma. Tetapi pada Zaid bin Harithah, masya-Allah, Allah letakkan betul-betul namanya Zaidun, ya, pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-37. Jadi Ustaz dan Yanas, ya, kita kira tentu melahirkan satu rasa ingin tahu, tapi ramai yang dah tahu, alhamdulillah. Sebab yang menonton rancangan Tajuk Ustaz ni dah buat homework dah. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita nak masukkan dalam hati kita untuk kita mencontohi sosok yang kita panggil sebagai Zaid bin Harithah ini, insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Itu antara mukadimah dan juga mudah-mudahan terjawab persoalan yang pertama sahabat kita, dan saya kira cukup cantik bagaimana soalan tersebut dan juga dijawab secara tuntas oleh yang berbahagia Ustaz. Dan berikutnya kita raikan lagi Ustaz soalan menerusi juga sahabat Facebook kita, Muhammad Izzuddini. Assalamualaikum Ustaz Ramli, Dai Anas dan warga kerja Tayang Ustaz TV3. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semasa kecil, Sayyidina Zaid bin Harisah pernah diculik oleh sekumpulan penyamun dalam perjalanan pulang ke penempatan kabilahnya. Mengapakah beliau diculik dan apakah reaksi serta tindakan yang dilakukan oleh ibu bapanya setelah menyedari kehilangannya? Mohon perkongsian ilmu Ustaz. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih Muhammad Izzuddin dan Yanas, ya. Jadi kita macam rewind lagi ke belakang, ya, untuk kita lebih kenal. Kita tahu bahawa bila kita tahu sejarah, kita akan lebih faham sesuatu keadaan. Bahkan disebutkan manusia yang tak belajar daripada sejarah akan mengajar dia. Jadi bila kita nak tertanya-tanya yang kita katakan tadi tentang Zaid bin Harithah, yang kenapa dia begitu istimewa sehingga namanya dalam Al-Quran, sehingga Nabi tidak ada sahabat walaupun semuanya disayangi oleh Nabi tetapi mendapat gelar yang disayangi oleh Rasulullah. Ya, dia bermula daripada sejarah. Kalau kita tengok, ya, ini sesuai juga dalam kita kena musibah, pelbagai musibah. Sebab setengah musibah, manusia ni dia setengahnya ada masuk dalam masalah dan dia tak keluar daripada masalah. Allahu Akbar. Ada manusia keluar daripada masalah, masuk dalam masalah dan dia keluar daripada masalah. Dan golongan yang ketiga adalah manusia yang ditimpa masalah,
kemudian dengan sebab masalah itu dia menjadi orang yang hebat. Siapa yang berlaku secara khusus, kisah ni tentulah berlaku pada Nabi Allah Yusuf contohnya. Baik, kisah yang sama, orang kata kisah yang sama berlaku kepada Zaid bin Harithah. Nabi Yusuf dicampak dalam raya Batul Jubbi, bukan keluar untuk balik ke kampung dia selesai masalah, tetapi keluar pergi ke Mesir, kemudian menjadi penguasa di Mesir. Baik, Zaid bin Harithah, ya, Zaid bin Harithah duduk di kampungnya, ya, kampungnya ketika itu kalau kita kata di utara daripada Mekah. Dan Zaid ni mengalami sesuatu penyakit masa kecil dan kemudian ibunya bawa ke belah, maknanya dalam perjalanan di padang pasir tu mereka pergi pada satu kampung ke satu kampung, dan kita tahu bahawa latar belakang padang pasir, ya, latar belakang padang pasir di ketika itu adalah banyak yang disebut sebagai adanya qati'ut tariq. Qati'ut tariq adalah lanun padang pasir. Ini sangat terkenal, ya, adanya lanun-lanun padang pasir. Dan mereka inilah yang kemudian menangkap Zaid bin Harithah. Kemudian bila seseorang itu ditangkap, maka dia akan menjadi tawanan. Dan bila dia menjadi tawanan, maka pada ketika itu mereka akan menjadikan bahan dagangan, ya, jadi bahan dagangan. Dan apabila menjadi bahan dagangan, Zaid bin Harithah pada ketika itu telah dijual di pasar Uqas, ya, ada menamakan ataupun lebih kecilnya disebut sebagai pasar Habasyah. Dan kemudian dari sanalah kalau kita tengok sekarang ni, masya-Allah malang sangat, tetapi kemudian menjadi asbab kenapa dia mendapat dekat hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian barulah dianya dibeli oleh Hakim Ibn Hizam, dan pada ketika itu berlakulah sejarah nanti yang kita kian nampak bagaimana bertemunya dekat dengan Rasulullah dan diangkat kedudukannya. Masya-Allah, tabarakallah, subhanallah. Semakin menarik Ustaz kisah Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Dan Ustaz, kita nak raikan sahabat pemanggil kita yang pertama di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Zulramli Mak Razali. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan juga Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada Dai dan juga Ustaz pada pagi ini, ya. Jadi soalan saya begini, Ustaz, Dai. Seperti kita sedia maklum, biasalah kalau kita dengar sirah-sirah Nabi ni, orang yang kuat menyokong daripada belakang ialah kebanyakannya lah mereka ini mempunyai talian persaudaraan dengan Nabi. Bagaimana pula dengan Zaid bin Harithah ini? Adakah beliau juga adalah mempunyai perhubungan tali persaudaraan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun daripada orang luar sendiri yang menyokong Nabi secara begini, penyokong kuat Nabi daripada belakang ini? Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid, pemanggil setia kita, bertanya tentang persaudaraan ataupun talian perhubungan antara Zaid bin Harithah dan kebiasaan mereka-mereka yang menyokong kuat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sedikit penjelasan daripada yang bahagia Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Haji Omar. Masya-Allah. Benar, sebab itulah kalau kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menyebut tentang thumma alihi wa ashabihi. Ya, maknanya ada dua komponen yang akan menjadi penyokong Rasulullah, pendukung Rasulullah. Alihi adalah keluarga Nabi, wa ashabihi adalah mereka yang mendampingi Nabi. Jadi sahabat keluarga Nabi ialah orang yang merupakan pendamping Rasulullah, tetapi mereka lebih tinggi kerana mereka yakni disebut sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun kita mendapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan semua sahabat Nabi, ya, semua sahabat Nabi adalah mereka-mereka yang dianggap sebagai pendukung ataupun penyokong yang kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa membezakan, sehingga para sahabat tak ada terasa bahawa aku ni bukanlah dalam keluarga Nabi, orang itu keluarga Nabi, maka sebab itu akhirnya hanya keluarga Nabi. Hanya pada keadaan-keadaan tertentu sahaja ada berlakunya perbezaan itu, tetapi daripada keseluruhannya
maka tidak ada beza di antara yang dikatakan ahli baitin Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya kita tahu bahawa keluarga Nabi ada keistimewaan yang tersendiri. Dalam konteks tadi tentang Zaid bin Harithah. Baik, Zaid bin Harithah adalah dia yang asalnya adalah tidak ada kaitan sama sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi seolah-olah sejarah telah menerjunkan Zaid bin Harithah ke dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah tergantung sebentar tadi, bila mana Hakim Ibn Hizam kemudian menghadiahkan kepada dia, membeli di pasar Ukas dua orang hamba, dan kemudian di zaman itu masih lagi ada amalan tentang hamba, dan kemudian pada ketika itu satunya dihadiahkan kepada Siti Khadijah binti Khuwailid, yang tatkala berkahwin Rasulullah dengan Siti Khadijah, maka secara spontan maka dihadiahkan pembantu ini yang namanya Zaid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Zaid menjadi sangat istimewa pada Nabi kerana Rasulullah merasai ada hubungan yang sangat rapat dengan Zaid bin Harithah, dan dengan sebab itu kemudiannya orang-orang Quraisy memanggil Zaid bin Harithah ini dengan panggilan Zaid ibn Muhammad. Zaid ibn Muhammad. Jadi kalaulah kita kata keluarga, cuba bayang seorang yang dibinkan dengan nama kita, maka pada ketika itu maknanya membayangkan betapa rapatnya. Ya. Ala kulli hal, walau bagaimanapun kita akan tengok, mungkin nanti ada soalan-soalan rakan yang lain, bagaimana keadaan itu berlaku yang mungkin akan mendalamkan lagi perasaan, memahamkan lagi kita kenapa agaknya Zaid ini menjadi yang disebut hibbur Rasul tadi. Sejarah-sejarah yang menyebabkan kedudukan itu begitu tinggi. Jadi saya respon kepada Tuan Haji Omar sebentar tadi, secara umum mulanya, secara khusus tentang Zaid bin Harithah, dan yang penting sahabat adalah mereka yang hebat. Masya Allah tabarakallah, sehingga dinisbahkan namanya Zaid bin Muhammad. Masya Allah tabarakallah, semakin menarik rentetan kisah Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Insya-Allah banyak lagi yang akan kita kongsi dan juga kupas. Jadi terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, sedang penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Mudah-mudahan kita masih lagi berbicara tentang susuk tubuh yang mulia sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita berbicara sirah Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali, dan kita nak teruskan lagi Ustaz dan juga sedang penonton dengan kita raikan soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook kita Nurul Hidayah Saifuddin yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimanakah kehidupan Zaid bin Harithah di zaman kanak-kanak kerana beliau merupakan kanak-kanak pertama memeluk Islam? Ada tanda soal di belakang Ustaz. Sekian, terima kasih. Mohon penjelasan daripada yang bahagia Ustaz. Terima kasih kepada Nurul Hidayah Saifuddin. Bagaimana kehidupan Zaid bin Harithah ketika di zaman kanak-kanak dan kerana beliau beliau adalah kanak-kanak yang pertama memeluk agama Islam. Okey, pertama sekali saya kira zaman kanak-kanak Zaid bin Harithah di kampungnya yang kita sebutkan tadi, sebuah kampung yang disebut sebagai Bani Quda'ah yang berada di utara, jauh sebenarnya daripada Mekah, dan kemudian di situlah dia membesar sehinggalah kemudian berlaku yang kita sebutkan sebentar tadi, sehingga akhirnya berubah daripada zaman kanak-kanak ke zaman remaja. Dan zaman remajanya ada di kota Mekah.
Baik, ada pun mungkin penyataan tentang kanak-kanak pertama memeluk Islam. Kita tahu bahawa ulama sirah ataupun muarrikh mereka itu membagikan golongan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal menerima agama. Mereka menyebutkan yang pertama mereka pecahkan, yang pertama dalam rumah Rasulullah. So bila sebut dalam rumah Rasulullah, pertama yang memeluk agama Islam pastinya Siti Khadijah binti Khuwailid. Maknanya yang pertama menerima Islam adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Kemudian dalam rumah Nabi ada dua orang. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Yang kedua Sayyidina Ali bin Abi Talib. Baik, antara Zaid bin Harithah dan Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang kanak-kanak adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Adapun Zaid bin Harithah dah mula menginjak ke usia bukan lagi kanak-kanak, dah remaja ketika duduk dengan Nabi SAW. Jadi bolehlah kita katakan bahawa kalau di kalangan kanak-kanak, yang pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pun begitu, kalau kita lihat begitu tingginya kedudukan Zaid bin Harithah, Sayyidina Zaid bin Harithah ini, sehingga mereka menyatakan bahawa sama ada Sayyidina Zaid bin Harithah ini yang kedua atau yang ketiga. Dan kemudian barulah dikira yang kedua di luar rumah Nabi. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau kita nak tengok cara kiraan tu kena melihat angle Jadi kalau siapa yang pertama memeluk agama Islam, kadang-kadang orang kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya yang pertama memeluk Islam di luar rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rumah tangga macam yang kita katakan tadi. Dan kita boleh bayangkan betapa lurusnya hati Zaid, seperti juga Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Sebab tu Sayyidina Ali ibn Abi Talib tatkala umurnya masih bawa, sebab ayahnya masih ada, Abu Talib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengandaikan bahawa dia perlu meminta izin daripada ayahnya, dan Sayyidina Ali berkata bahawa soal itu dia tidak perlu meminta izin pada ayahnya. Adapun Zaid bin Harithah, kerana dia adalah Nabi itulah ayahnya, maka pada ketika itu dia langsung mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, di talian pada ketika ini kita raikan sahabat pemanggil yang berikutnya, Robizan Abu Bakar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dai. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, silakan soalannya. Saya nak tanya, mengapa ketika beliau pergi, mengapa beliau tak nak ikut kedua bapaknya ketika kedua bapaknya mencari beliau, dia memilih untuk mengikut Nabi SAW. Apakah ada hal-hal yang membuatkan beliau tak nak ikut? Ya. Baik, terima kasih soalannya. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang cukup menarik daripada Robizan Abu Bakar, bertanya tentang diberi pilihan untuk mengikut sama ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekal bersama Rasulullah ataupun kembali ke pangkuan keluarganya. Jadi dipilih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin ada sesuatu yang istimewa yang mungkin boleh Ustaz kongsikan. Masya-Allah terima kasih, soalan tu sangat bagus. Masya-Allah. Dan bersama dengan keceriaan di awal pagi daripada Puan Robizan sangat ceria. Alhamdulillah. Positif sangat positif, sangat ceria. Itulah yang kena ada pada kita, terutama di awal pagi. Sebab tu Nabi melarang kita daripada berduka cita di awal pagi tentang hal-hal duniawi kita, menjemput rezeki yang barakah. Allah betul tak ni. Okey, jadi Puan Robizan benar, antara momen yang menyebabkan Rasulullah sangat menghargai Sayyiduna Zaid ibn Harithah adalah ketika dia berpeluang. Maknanya ketika Bani Quda'ah daripada Bani Kalb datang mengerjakan haji, dan dia orang nampak Zaid. Jadi selama ni kan dia ditawan oleh Qati'un Tariq, lanun ni, dan mereka tak tahu, putus hubungan. Dulu tak ada WhatsApp, tak ada Instagram, tak ada apa Jadi bila putus hubungan, sehinggalah mereka pergi, ada daripada kabilah tersebut nampak Zaid bin Harithah duduk di Mekah rupanya. Lantas segera pulang selepas musim haji, dan datang kemudian ayah dan pakciknya untuk pada ketika membawa harta yang banyak. Sebab mereka tahu bila mereka telah menjadi tebusan, maka dia perlu menebus. Dan pada ketika itulah berlaku yang kita kira dalam sejarah perhubungan antara Rasulullah dan Zaid bin Harithah adalah satu simpang penting untuk kita faham, yang menjadi mengangkat nilai yang sangat tinggi hubungan kedudukan di antara Zaid bin Harithah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sesimpel ketika dikatakan maka sebab mereka dah tahu buat kajian, rupanya Zaid duduk dengan seorang lelaki namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan mereka tahu bahawa Muhammad bin Abdullah adalah suku Quraisy. Ya, suku Quraisy daripada Bani Manaf, Bani Hashim, Bani Muttalib adalah suku Bani yang paling mulia. Ya, kerana musim haji, kalaulah hari tarwiyah kita cerita kenapa hari tarwiyah dia ambil daripada yatarawun, bermaksud menyediakan air. Maka Bani Hashim, Bani Muttalib ini mereka menyediakan air, menyediakan makanan, menyebabkan mereka itu dimuliakan oleh orang-orang Arab yang datang berkunjung saban tahun. Dan Rasulullah dalam kabilah itu. Jadi mereka tahu tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menawarkan bila mereka bertemu di Kaabah, mereka menawarkan, Rasulullah belum menjadi rasul pada ketika itu, ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk supaya mereka itu mendapat balik anak, diperkenalkan, dan Rasulullah tak tahu siapa yang mendakwa pada ketika itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memberitahu, tak apa, kita tunggu Zaid untuk Zaid sendiri memilih antara kita. Dan sekiranya Zaid memilih anda, maka anda akan boleh mengambilnya dengan percuma tanpa ada sebarang bayaran. Dan sekiranya Zaid memilih aku, maka itu adalah yang terbaik untuk aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah tersangat sayang kepada Zaid bin Harithah. Dan siapa yang dipilih, Ustaz? Datanglah Zaid. Ada masa ke ataupun nak break dulu? Kita simpan dulu, Ustaz. Siapakah yang dipilih? InsyaAllah selepas ini kita akan dengarkan ataupun ikuti jawapan kepada persoalan tersebut. Terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita berbicara topik sirah Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, dan kita masih lagi bersama bintang ilmuwan yang berbahagia Ustaz Zur Ramli Razali. Dan kita nak teruskan lagi soalan yang berikutnya, tapi sebelum tu kita mengalu-alukan kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan, hubungi 1-800-88-1677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sama-sama bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan bila Ustaz, kita nak ikuti kesinambungan kisah tentang bila mana Zaid dipanggil oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan sama ada setuju untuk kembali ke pangkuan keluarganya ataupun kekal bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fayatafadhal mashkur. Baik, terima kasih Dai Anas dan juga tadi rakan yang bertanya untuk kita lanjutkan kisah tadi, habiskan kisah tersebut. Dan inilah momen penting ketika Zaid bin Harithah diberikan ikhtiar, maksudnya diberi peluang untuk memilih. Dan pilihannya adalah, sebenarnya pilihan itu sangat besar. Yang pertama adalah pulang ke keluarga dan menjadi merdeka. Yang kedua adalah kekal dengan Nabi, dia sebagai hamba. Al-ubudiyah, yakni hurriyah. Dan ketika itu Zaid bin Harithah melihat antara keduanya tanpa ada sebarang keraguan. Terus melihat kepada Nabi SAW dan menyebutkan dengan penuh santun pada ayah dan pakciknya, menyatakan bahawa aku memilih Muhammad. Aku memilih Muhammad. Ya. Dan pada ketika itulah ayahnya dan pakciknya berkata, waihak, waihak, maknanya binasa engkau. Engkau memilih menjadi hamba berbanding dengan merdeka. Dan pada saat itu kerana terlalu gembiranya Nabi SAW, dan di situ juga Zaid bin Harithah menyebutkan tentang kemuliaan Nabi, ya, yang dikata
untuk kita cakap bahasa kita adalah Rasulullah, ya, betapa Rasulullah itu tidak ada yang boleh dijadikan sebagai pilihan. Artinya apapun dalam hidup, apapun dalam selepas hidup, maka Rasulullah itu tidak boleh dijadikan antara ini dan ini, maka tetap Rasulullah akan menjadi pilihan. Dan itulah naluri Zaid bin Harithah yang menyebutkan dengan jelas. Dan pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut, dan dikatakan bahawa Rasulullah membawa Zaid bin Harithah ke Hijr Ismail, dan satu tempat yang kebiasaannya mereka menyatakan sesuatu benda yang penting, maka Rasulullah menyebutkan pada ketika itu, ketika belum ada syariah, ya, syariah tentang ini Rasulullah pun belum menjadi nabi pada ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa inilah Zaid ibn Muhammad, Allahu akbar, yarithuhu wa yarithuni wa arithuhu, yang menyebutkan bahawa dia mendapat wasiat dapat waris daripada aku, dan aku boleh mendapat waris daripadanya. Memberitahu kepada kita bahawa kedudukan Zaid bin Harithah itu terus menjadi yang kemudian dengan sebab itu dipanggil sebagai Zaid ibn Muhammad. Dan kisah ini kemudian menyebabkan rasa gembira di kalangan pula ayah kemuliaan, sebab cuba bayang, orang kampung tiba-tiba anak duduk dengan di istana contohnya, jadi tentulah ayah rasa lebih selesa pulang dalam keadaan tenang mereka, walaupun mereka tahu mereka tak dapat Zaid bin Harithah, tetapi mereka tahu bahawa Makkah, Bani Hashim, Rasulullah adalah kaum kabilah yang mulia, insan yang mulia, itu cukup memberikan pada mereka ketenangan. Allahu akbar. Pulang berganti dengan keberkatan dan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kita lihat lagi kesinambungan kepada kisah yang dikongsikan oleh Lembaga Ustaz menerusi soalan yang berikutnya. Sahabat Facebook kita Stal Rasid Cik Ci bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua soalan di situ. Yang pertama, bagaimanakah Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ketika di zaman kanak-kanak beliau sehingga menjadi tawanan perang dari Bani Qain yang akhirnya dibeli oleh pembesar Quraisy dan dipilih oleh isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan anak angkat kerana penampilannya dilihat bijak, baik dan sihat tubuh badan. Dan yang kedua soalannya Ustaz, bagaimanakah cara ajaran Islam dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan anak angkat yang tidak boleh berbinkan ayah angkatnya demi menjaga kepentingan nasab dan keturunan seseorang itu? Mohon Ustaz kongsikan. Syukran, biar tahu jangan keliru. Saya kira soalan pertama mungkin Ustaz telah pun selesai menjawab. Kita raikan soalan yang kedua mungkin Ustaz. Baik, terima kasih Sal Rasid dan juga para penonton yang lain yang bersama dengan kita. Baik, kita tahu ya, ajaran Islam kalau kita tengok kepada maqasid yang disebut sebagai maqasid syariah, antara 5 maqasid tersebut adalah hifzun nasal. Hifzun nasal artinya adalah menjaga jalur keturunan. Dan di sanalah adanya hukum yang jelas tentang hukum tentang anak angkat, ya. Dan datang dalam secara qat'i dalam ayat Quran. Kemudian yang sebenarnya kisah Zaid bin Muhammad ini adalah sebenarnya bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi sebab nak menjelaskan bahawa dalam agama ini adanya yang terpenting tentang menjaga keturunan. Dan kemudian sebab itulah Allah membetulkan kebiasaan orang Arab, sebab Nabi membuat tadi adalah kebiasaan orang Arab. Mana-mana yang mereka jadikan anak angkat, mereka binkan dengan nama si ayah, ya. Jadi kemudian kebiasaan tersebut diubah dengan datangnya wahyu, sebab orang Arab dia tak ada tentang hifzun nasal dalam dia punya prinsip hidup mereka, tetapi Islam sangat menitik beratkan tentang keturunan. Maka pada ketika itu datangnya perintah jelas tentang supaya ketika Rasulullah menjadi Rasul dan datangnya ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Zaid bin Muhammad kemudian kembali kepada Zaid ibn Harithah dan tidak dibinkan dengan bin ayah angkatnya, ya. Jadi rupanya Zaid bin Harithah ni akan mengeluarkan tentang hifzun nasal tadi dalam bab-bab lain yang insya-Allah mungkin kita akan sempat sentuh sebentar nanti insya-Allah. Dan alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan dari talian pada ketika ini kita ada Nur Hayati Ismail dari Rawang, Selangor. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i Anas. Ya, Kak Ayat apa khabar? Alhamdulillah. Da'i apa khabar? Alhamdulillah. Silakan soalannya. Okey, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Yan nak tanya, apakah masalah utama yang menyebabkan Sayyidina Zaid mengadu kepada Rasulullah tentang rumah tangganya dengan Zainab? Dan apakah pandangan masyarakat terhadap baginda Zaid dan Zainab itu sendiri masa itu? Dan hikmah di sebalik kejadian tu, Ustaz. Itu saja soalan Kak Yan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ayat, antara penonton setia kita. Soalan yang cukup menarik tentang kisah rumah tangga Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Dipersilakan dengan jawapannya, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Hajah Nurhayati yang istiqomah dengan kita. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, kita melompat kepada sebenarnya melompat pun masih dalam batas hifzun nasal sebentar tadi persoalan ayah angkat, anak angkat yang menjadi kebiasaan orang Arab yang menyebabkan ketidakjelasan keturunan. Yang tadi kita dah betulkan bahawa anak angkat tak boleh dibinkan dengan ayah angkat. Ya, walaupun sayang mana kita pada anak angkat kita, maka tak boleh ditukar hak ayah yang disebut ayah biologi tersebut, maka dikekalkan. Baik, kemudian rupanya hukumnya merebak kepada bila anak tersebut telah besar dan kemudian berkahwin. Baik, dalam persoalan yang dikemukakan oleh Hajah sebentar tadi, bagaimana isunya, sebab kita tahu sebab perkara tersebut dirakamkan dalam Al-Quran. Wa idh qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Jadi di mana keadaannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengahwinkan Zaid bin Harithah, sebab itu anak angkat Nabi, anak angkat Nabi. Artinya Nabi tetap menyayangi walaupun dah sampai berhijrah ke Madinah. Ni kisah ni berhijrah ke Madinah. Kalau tadi kita cerita Nabi berada di Makkah Mukarramah. Tetapi sekarang bila Zaid dah besar dan telah berpindah ke Madinah, maka sampai masanya perkahwinan lain, perkahwinan selain daripada perkahwinan yang pertama Zaid bin Harithah, maka Rasulullah menguruskan untuk membela wanita pada ketika itu, di antaranya adalah Zainab ibn Jahash, yang kemudian kita sebut sebagai Ummul Mukminin. Dan Zainab ibn Jahash, Sayyidah Zainab bin Jahash menyangka bahawa bila Nabi datang untuk meminang, dia adalah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kedudukan Zainab binti Jahash yang memang sangat tinggi kedudukannya di kalangan Bani Quraisy, sebab keturunan itu masih menjadi kebiasaan yang tetap ada di kalangan orang Arab itu, kemuliaan bangsa itu. Baik, pada ketika itu sebab kemudian ini akan menjadi permasalahan dalam bab kufu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang bagi pihak Zaid bin Harithah, dan Sayyidah Zainab pada ketika itu menjangka bahawa dia adalah untuk kedudukannya yang tinggi. Sehingga datangnya ayat Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang beriman kalau datang arahan daripada Allah dan Rasul, mereka menerima arahan tersebut, mereka menjadikan itu sebagai pilihan. Dan akhirnya berkahwinlah dalam keadaan sebenarnya mereka Sayyidah Zainab menerima untuk bersetuju berkahwin tersebut dalam keadaan tentulah kedudukan Zaid ini walau bagaimanapun dipandang sebagai adalah merupakan dia adalah merupakan pembantu ataupun merupakan kalau asalnya hamba, yang berkahwin juga dengan hamba. Kali ini tiba kahwin dengan seorang pemuka yang, dan itulah sebenarnya yang menjadikan, sebab itu dalam agama ada unjuran tentang kufu. Agar supaya kita dapat seboleh mungkin menjadikan pasangan itu dalam bentuk kufu. Dan itulah yang menyebabkan akhirnya, tetapi sebenarnya bukan akhirnya, semuanya dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang sifatnya adalah tiba-tiba jadi nak kahwin, tiba-tiba nak jadi bercerai, tetapi yang ada adalah berlakunya kemudian perceraian, dan nak beri satu hukum tentang anak angkat adalah si ayah angkat boleh berkahwin dengan bekas isteri kepada anak angkatnya, tak seperti anaknya. Kalau anaknya memang tak boleh, tetapi kerana ini anak angkat boleh, maka kerana itu datang lagi hukum dalam kisah dramatik ini supaya menyerlahkan tentang hukum. Yang penting adalah tentang apa tadi? Hifzun nasal. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Semakin menarik kisah Sayyidina Zaid bin Harithah, bagaimana
seorang bekas isteri kepada anak angkat boleh berkahwin dengan ayah kepada anak angkat tersebut, Ustaz? Masya-Allah tabarakallah, ni antara perkara-perkara yang perlu sama-sama kita bertanya kepada para alim ulama kalau kita tidak tahu. Dan bab kufu tadi Ustaz sebut, mudah-mudahan menjadi satu gambaran kepada kita bagi mereka yang mungkin ingin mencari jodoh dan sebagainya. Insya-Allah banyak lagi akan kita perkatakan. Kita berehat sekali lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara sedang penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali. Kita berbicara topik sirah Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Dan bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1888-1677. Atau paling mudah terus sahaja tinggalkan komen menerusi ruangan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa yang menonton menerusi siaran FB Live untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah terus menonton sehingga ke hujung rancangan. Utamanya kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit di TV9. Biar tahu jangan keliru. Terus kita menemani anda iaitu dalam Tanyalah Ustaz. Terus menyokong kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita iaitu Al-Shal yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullah. Nama Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dirakam di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-37. Soalannya Ustaz, apakah bentuk jasa dan pengorbanan beliau semasa dalam perang Mu'tah, dan mengapakah baginda Nabi SAW mengarahkan beliau membunuh seorang wanita tua yang bernama Ummu Qirfah? Dan soalan yang kedua, bagaimanakah Islam mengajar perihal perkahwinan yang dibenarkan berkait kejahilan masyarakat jahiliah setelah diceraikan oleh anak angkat boleh dikahwini oleh bapa saudaranya? Mohon Ustaz jelaskan, jazakallah khair. Biar tahu jangan keliru. Mungkin ada beberapa yang perlu dijelaskan kembali oleh yang berbahagia Ustaz. Terima kasih atas soalan yang cukup menarik daripada Al-Shal di Facebook Ustaz. Baik, terima kasih Al-Shal. Dan kita nak mendalami tentang Zaid bin Harithah itu. Dan kalau tadi dari segi hukumnya, soalan kedua yang kita dah respon kepada soalan sebelum ini, dia telah menjelaskan satu hukum tentang apa yang berlaku kebiasaan, kebiasaan masyarakat jahiliah yang tidak menjaga tentang keturunan. Dan syariat, antara perkara terpenting adalah menjaga nasal keturunan seseorang. Maka sebab itulah adanya yang kita katakan isu yang kita telah sebutkan tentang soal perkahwinan, anak angkat, dan kemudian juga hubungannya ketika bercerai dengan isteri dikahwini oleh ayah angkatnya. Baik, saya nak, mungkin Da'i Anas, saya nak tengok yang kepada soalan pertama daripada Al-Shal sebentar tadi, tentang peperangan. Jasa. Baik, dalam peperangan kita tengok, ni cerita ni SG lah ni. Cerita ni bila perang ni maknanya bukanlah satu pilihan. Sebab dalam Islam peperangan bukan kita memilih untuk berperang, tetapi sebagai respons kepada tekanan yang datang. Itu prinsip asas. Dan banyak siri peperangan sama ada Rasulullah ada atau Rasulullah tidak bersama. Dalam senarai tarikh ada pada peperangan yang ketujuh, Ghazwah Sabi'ah, berlaku satu keadaan. Kalau kita lihat dalam riwayat Ibnu Hajar Al-Asqalani, menceritakan tentang satu keadaan di mana Zaid bin Harithah ni menjadi wakil kepada Nabi ketika Nabi di Madinah untuk
melakukan rombongan dagang perniagaan. So perniagaan ni menjadi satu benda yang kadang-kadang kita tak perasan berlaku sebab dia adalah kehidupan dia orang seharian. Betul. Baik, Rasulullah mewakilkan untuk Zaid bin Harithah membawa rombongan perniagaan urusan dagang milik Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Syam. Dan oleh kerana Ummu Qirfah yang kita katakan sebagai Ummu Qirfah ini adalah mereka yang duduk daripada Madinah ke Syam. Jadi di dalam perjalanan tersebut ada satu kabilah yang ada seorang wanita tua yang disebut sebagai Ummu Qirfah, namanya adalah Fatimah binti Rabi'ah, yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang menyatakan bahawa dia pernah menjadi Islam sekejap dan kemudian menjadi murtad, dan dia adalah seorang syuara, seorang tokoh syair. Dan dia adalah merupakan seorang yang mempunyai ramai anak-anak, anak cucunya, dan kabilahnya sangat besar, dan dia sentiasa berfikir untuk menyerang Rasulullah ataupun mana-mana yang ada kepentingan dengan Islam. Termasuklah yang berhadapan secara langsung adalah kabilah yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah untuk ketujuan perdagangan, tetapi pada ketika itu dihalang dan berlakulah peperangan pada ketika itu. Dan peperangan ini akhirnya dimenangi oleh Zaid bin Harithah, dan dengan sebab peperangan tersebut dimenangi oleh Zaid bin Harithah, dan dalam peperangan tersebut termasuklah Ummu Qirfah ini. Ummu Qirfah ini kemudian terbunuh ataupun dibunuh dalam peperangan tersebut, ya. Walaupun kita tengok banyak riwayat, ya, sehingga kalau baca dalam internet saya pun rasa ngilu, orang kata betapa kejamnya sampai itu termasuk dalam riwayat-riwayat mungkar, riwayat-riwayat yang tidak jelas. Jadi apabila kita mendapati bahawa di luar daripada tata susila, sebab Islam pertama sekali dia bukanlah untuk menyerang, tetapi ketika mereka berperang penuh dengan tata susila. Jadi kalau kita dapati macam cerita-cerita perang jahiliah, itu adalah sesuatu benda yang memang ditokok tambah untuk kononnya menang, kononnya hebat, tapi kemudian dikoyakkan. Itu semua adalah kisah-kisah yang sangat diragui kebenaran kisah tersebut. Jadi berhati-hati kalau kita duk baca, termasuk kisah-kisah tentang Zaid bin Harithah dengan Sayyidah Zainab binti Jahash. Ada elemen-elemen yang menunjukkan betapa seolah-olah buruknya akhlak Rasulullah ataupun akhlak orang-orang Islam, yang mana kita dapati bahawa bukan itu teras kepada kerangka sejarah Islam itu terbina. Tidak ada dalam sejarah ataupun dalam kamus kehidupan kita kekejaman ataupun kezaliman sehingga menggadai prinsip-prinsip Islam. Jadi insya-Allah Ustaz, kita raikan lagi soalan ataupun sahabat pemanggil kita yang telah bersedia di talian pada ketika ini, iaitu Encik Ilyas Abu Bakar dari Pulau Pinang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Encik Ilyas dari Abu Bakar dari Pulau Pinang. Ya, apa khabar tuan? Alhamdulillah sihat. Apa khabar Anas dan juga Ustaz Zurambi? Alhamdulillah. Salam Aidil Adha. Silakan soalannya. Dengan Zaid bin Harithah ni, dalam surah Al-Ahzab tu, saya nak tahu apakah yang diperkatakan oleh Allah dalam ayat yang memerintahkan Zaid bin Harithah menceraikan isteri beliau, dan apakah pendapat isteri beliau tentang keadaan arahan daripada Allah itu, dan berapakah tempoh perkahwinan yang mereka tempuhi. Selain daripada itu, apakah adakah disebabkan oleh penceraian ini yang diperintah oleh Allah atas sebab nasab ataupun lain-lain perkara? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ilyas atas soalan yang cukup menarik, dan kita mohon penjelasan daripada Fadil Ustaz. Dipersilakan. Baik, terima kasih Encik Ilyas, ya, Encik Ilyas daripada Penang. Baik, tadi kita telah sentuh sedikit, benar. Perjalanan kisahnya adalah Rasulullah sendiri yang menggalakkan perkahwinan itu. Maknanya Rasulullah ingin memberi sesuatu yang istimewa untuk anak angkatnya, ya, yakni Zaid bin Harithah, yang dulu dalam sejarah panjang bahawa Zaid bin Harithah itu dibinkan dengan Nabi, dan kemudian dia angkat, maka terhapus bila datang hukum bahawa tidak boleh dibinkan melainkan pada ayahnya. Baik, selesai satu. Baik, jelaslah di kalangan orang Arab bahawa agama Islam ini agama yang menjaga tentang keturunan. Baik, bila berlaku perkahwinan, dia berlaku isu yang kedua pula. So plotnya adalah plot
perkahwinan di antara seorang dengan seorang yang lain, lelaki dan wanita, tetapi bukan pada kufu. Ya, bukan pada kufu, ya, walaupun kufu ni bukan syarat, tetapi menjadi perkara yang perlu diambil kira dalam pembinaan sebuah rumah tangga. Dia menyumbang dia sangat memberi sumbangan, ya. Maka dengan sebab kufu tersebutlah akhirnya kita mendapati ayat dalam Quran menyebutkan tentang Nabi melarang Zaid bin Harithah untuk menceraikan. Dan larangan tersebut berulang-ulang kali, sedangkan Zaid bin Harithah merasai bahawa dia tak kufu dengan Sayyidah Zainab binti Jahash ini. Sehinggalah akhirnya berlakunya perceraian yang disebut wa idza qada Zaidun, ya, maknanya telah selesai, maksudnya qada tersebut maknanya menceraikan dan iddahnya juga telah tamat. Maka sekarang balik pada hukum plot yang pertama tentang hukum bagaimana anak angkat, sebab Rasulullah yang suruh kahwin dan ini anak angkat Nabi, bukan sekadar hanya membuang bin kepada bin ayah angkat, tetapi datang hukum adakah boleh berkahwin yang kita katakan tadi, ayah dengan bekas kepada isteri anak angkat. Maka bila datang hukum tersebut, lagi jelaslah bahawa sesungguhnya dari segi kerana tidak ada nasab, maka diharuskan perkahwinan seperti seorang lelaki boleh berkahwin dengan sesiapa sahaja yang boleh dalam batas yang dibenarkan tersebut. Jadi di situlah plot yang kita kena lihat, dan kerana itulah kemudian daripada itu Rasulullah tetap memberikan Zaid bin Harithah berkahwin dengan seorang lagi yang bernama Ummu Kulthum, ya, yang juga kemudian berlaku tidak lama perkahwinan tersebut. Ya. Jadi itu rencah-rencah cerita yang kita dapat dalam kehidupan seharian para sahabat, kerana mereka juga adalah manusia yang melalui kehidupan seperti kehidupan, tetapi mereka sentiasa patuh kepada syariat. Mungkin itu beza dengan kita. Baik, kalau boleh saya sentuh sedikit Ustaz, bagaimana Islam sangat menjaga nasab sehingga zina merupakan satu larangan tegas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin dia punya hikmah dia di situ Ustaz ialah untuk memelihara keturunan dalam keadaan yang ujian yang cukup besar, fitnah di zaman yang kita sedang duduk pada ketika ini, dan menjaga nasab itu Ustaz sangat penting, sehingga zina merupakan satu perkara yang pada hari ini kita sedih melihat situasi sedemikian. Mungkin sedikit respon daripada yang bagus Ustaz. Ya, sebab kita tahu bahawa daripada nasab itu akan melahirkan manusia, ya, sebab dia akan melahirkan manusia, generasi. Betul. So apabila daripada awal kita memelihara generasi tersebut, maka lahirlah generasi-generasi anak-anak, cucu yang baik. Betul. Kerana apa? Sebab telah dibersihkan cara mereka itu untuk lahir ke bumi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita semua, generasi kita, daripada terjebak ke dalam kancah zina dan juga yang seumpamanya, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kalau kita raikan lagi Ustaz, dengan izin Ustaz, soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook kita Sahziatul Sidik yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, apakah penyebabnya tercetusnya perang Mu'tah yang diketuai oleh Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, dan mengapakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Zaid syahid maka Ja'far yang menggantikannya, jika Ja'far syahid maka Abdullah bin Rawahah adalah penggantinya. Apakah perang Mu'tah ini merupakan satu peperangan yang sangat getir sehingga kan baginda sallallahu alaihi wasallam berkata sedemikian untuk menyusun strategi. Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Dan insya-Allah Ustaz, kita akan tamat siaran di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Jadi kita akan ikuti jawapannya selepas ini. Jadi terus menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan berselawat ke atas junjungan mulia kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita masih lagi berbicara topik sirah Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, dan kita masih lagi bersama bintang ilmuwan kita yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali, dan kita nak teruskan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak respon dulu. Kita nak respon dulu sebelum kita berehat tadi. Soalan daripada sahabat kita Sahriatul Siddiq, mungkin kita boleh ulang baca sekali lagi Ustaz untuk lebih gambaran kepada kita. Baik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah penyebabnya tercetus perang Mu'tah yang diketuai oleh Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu? Mengapakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jika Zaid syahid maka Ja'far yang menggantikannya, jika Ja'far syahid maka Abdullah bin Rawahah adalah penggantinya? Apakah perang Mu'tah ini merupakan satu peperangan yang sangat getir sehingga kan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sedemikian untuk menyusun strategi? Dan kalau kita lihat Ustaz, realiti sebut pasal strategi ini, kita nak menyusun langkah ataupun strategi untuk menghadapi realiti zaman pada ketika ini dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19. Dan kes malam Ustaz kematian 199 orang Ustaz. Ini antara mungkin kita boleh kaitkan dengan realiti semasa pada ketika ini. Fayatafadhal. Oh, Allahu Akbar ya. Allah ma'inna ya Allah, lindunglah ya Allah setiap kita semua daripada wabak ini. Amin ya Allah. Baik, pertama sekali soalan tadi tentang apa yang menyebabkan tercetusnya satu perang, namanya perang Mu'tah, merujuk kepada tempat ya. Bagus kita lihat bahawa keseluruhan sirah Nabi itu, Nabi bila sampai ke Madinah pertama sekali membina masjid ya, kemudian Nabi membina perdamaian di antara seluruh penduduk Madinah, kemudian Nabi membina pasar, membangunkan ekonomi, membangunkan tanah yang mati. Kemudian Nabi terakhir adalah Nabi menyampaikan utusan, menghantar utusan kepada pemuka-pemuka yang berada di sekitar Jazirah Arabiyah ya, hatta sampai ke Parsi, hatta sampai ke Rom pada ketika itu. Dan berlaku sesuatu yang di luar norma masyarakat pada masa itu, hatta pada hari ini, bahkan juga pada masa itu. Kerana pada hari ini mana-mana utusan ataupun duta, walaupun kita bermusuh dengan negara tersebut, kita kena menjaga utusan atau duta tersebut. Tak boleh dibunuh sewenang-wenangnya. Tak boleh dibunuh sewenang-wenangnya. Tetapi dalam isu kes yang kita katakan berlakunya perang Mu'tah kerana utusan yang dihantar oleh Rasulullah ke Syam yang ketika itu duduk di bawah penguasaan kerajaan Byzantine telah dibunuh pada ketika itu. Dan tentulah sekali lagi tidak ada pilihan, maka Rasulullah menghantar tentera. Kita masuk pada soal jawapan yang kedua. Maka dihantar pada ketika itu, dan menariknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar satu kekuatan yang saya kira sangat besar, agak besar pada masa itu, dengan 3,000 kekuatan. Dan Rasulullah menyebutkan lebih awal, Rasulullah telah menyebut lebih awal, pertama dipimpin oleh Zaid bin Harithah, sekiranya berlaku sesuatu maksudnya syahid, maka diganti oleh Ja'far bin Abi Talib, kemudian diganti oleh Abdullah ibn Rawahah, kemudian sekiranya berlaku juga maka pilihlah di kalangan kalian yang paling layak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada 3,000, dan di sini mungkin satu benda yang saya suka untuk kita lihat ya, semua yang dikasihi sekalian, sebab akhirnya bila tentera ini pergi dengan panduan yang telah diberikan oleh Rasulullah, sebab Rasulullah adalah seorang yang strategis ya, dan mungkin relate sangat dengan suasana kita sekarang. Bila kita berhadapan dengan tekanan ataupun peperangan yang kita katakan COVID ini ya, pertama sekali saya kira macam Daya Anas ya, saya kira ada benda yang mungkin kita kena repair sikit kot. Betul. Sekarang ni kalau keluar cerita ya, gambar frontliner, belakang mesti lagu-lagu suding, lagu-lagu sedih, lagu apa benda kan. Dia dah jadi macam tu tiba-tiba ya. Sedangkan kalau ini peperangan ya, bukan itu lagu yang sesuai untuk kita letakkan sebagai background.
ya, orang letih, orang lemah, bila bagi lagu backgroundnya begitu, kita yang tengok makin meruntun jiwa, makin deraslah air mata mengalir. Makin mengalir air mata, dan kita tak sedar kita sedang menyerap tenaga-tenaga yang masih berbaki pada kita, pada peran lainnya. Betul, energi itu. Sepatutnya kita tengok perang Mu'tah, sebab ketika Zaid bin Harithah dibawa, ya, memang agak delay, ya, agak delay. Bila sampai ke Mu'tah, peperangan menjadi delay. Dan sehinggalah Abdullah ibn Rawahah berkata, kita tengok ya, bagaimana tokoh yang pakar dalam membina susun kata-kata menyebutkan tentang kenapa kita nak menangguhkan lagi peperangan ini ketika pintu-pintu syurga telah terbuka. Adakah kita nak tangguh untuk memasukinya? Cuba bayang, saya nak buat simple je. Ya, pada saat tersebut Zaid bin Harithah pada pagi itu 3,000 tenteranya, ya, dipersiapkan seperti biasa. Dia bagi khutbah, ya, pada takbirku yang pertama, maka pada ketika itu kalau ada di kalangan kalian yang penakut, jubana, keluar daripada barisan kita. Ya, dalam peperangan tak boleh ada orang yang dalam jiwanya penuh dengan ketakutan. Sebab ketakutan tu menjadi musuh yang membunuhnya sebelum musuh membunuhnya. Kemudian dia kata, kalau dah tak ada, aku takbir kali yang kedua, hunuskan pedang kalian. Cuba bayang pada subuh pagi hari itu, ketika digemakan dengan takbir Allahu Akbar, keluar daripada sarung pedang 3,000 bilah pedang, dan seluruh medan Mu'tah bergegar bunyi dengan bunyi zing pedang yang keluar daripada sarung. Dan kemudian Zaid bin Harithah kata, aku takbir pada kali yang ketiga, gempur musuh pada ketika itu. Allahu Akbar. Dan ketika Zaid bin Harithah bertakbir Allahu Akbar, 3,000 memacu kuda mereka yang berjalan berlari menuju ke arah musuh yang bilangannya adalah 200,000 orang. Allahu Akbar, insya-Allah. Cuba bayang, 3,000 menggempur 200,000. Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu bahawa pejuang dia mesti ada kekuatan dalaman. Betul. Dia kena melayakkan diri. Ya, sebab itulah saya kira dalam suasana sekarang kita kena mempersiapkan perkara ini. Sifat juang yang kuat ada dalam diri setiap orang, terutama berhadapan dengan peperangan yang makin panjang. Kalau tidak, kita akan lemah, dan COVID tak pernah belas kasihan kepada kita. Alah, berapa lama nak bertahan, kita contohnya ya, berapa lama nak SOP, berapa lama nak berkampung. Betul. Makin kita lemah, kita makin kalah. Betul. Maka sebab itu kita tengok belajar daripada peperangan Mu'tah. Hari ini kita pergi pada perang Mu'tah, dan kita tengok lembah tersebut. Cuba bayang, 3,000 orang yang membawa agenda dan kemudian dengan susunan yang sangat teratur. Betul. Sebab tu soalan tadi menyebutkan tentang strategi, ya. Kenapa strategi ni, kalaulah payah sangat, dia punya musuh pada strategi adalah emosi. Betul. Bila masyarakat digemburkan emosi, ya, datang perasaan sedih, perasaan benci, perasaan marah, sebenarnya kita sesama kita dalam satu pasukan sedang melemahkan kita. Betul. Dan sebenarnya takkan ada sedikit pun menguntungkan keseluruhan negara kita. Jadi sebab tu saya kira dalam peperangan, strategi paling utama adalah meletakkan pada rasional, pada akal, dan jangan pada emosional, kerana emosional akhirnya. Dan sebab itulah saat ini kalau ada yang menangguk di air yang keruh, betul, untuk menagih simpati orang ramai dengan memancing kemarahan dan kebencian, saya kira kalau peperangan sebenar, orang yang sebegini biasanya akan mendapat hukum yang paling berat. Ya? Jadi sebab itu saya kira belajarlah daripada semangat Zaid bin Harithah, semangat yang ada pada Ja'far, Sayyidina Ja'far Tayyar, dan juga Abdullah ibn Rawahah, dan yang kemudian dibawa kemudiannya keluar daripada kemelut tersebut oleh Sayyidina Khalid ibn Al-Walid, ya. Jadi insya-Allah kita boleh belajar banyak. Betul, sebenarnya daripada peperangan Mu'tah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Kita perlu mengekang ketakutan dalam diri kita terlebih dahulu supaya kita tidak dihantui dengan perkara-perkara yang mungkin tidak memberikan keuntungan kepada kita dalam usaha untuk kita menghadapi realiti kehidupan pada ketika ini. InsyaAllah Ustaz, kita nak berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, terus menonton. Dan ialah Ustaz biar tahu jangan keliru kembali bergabung selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu
dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Tengoklah Ustaz, biar tahu jangan keliru sehingga ke hujung rancangan. Terima kasih kepada para penonton yang masih lagi terus setia bersama dengan kami. Ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berbicara topik sirah Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Kita masih lagi setia bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Razali, dan kita nak teruskan lagi dengan kita menjawab persoalan yang berikutnya Ustaz dan juga sedang penonton. Sahabat kita di Facebook yang bertanya, Izara. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu juga turut bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Taif, yang ketika itu dibaling batu dan juga dihina oleh penduduk Taif? Bagaimana beliau ketika itu bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memenangkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, masya-Allah, tabarakallah. Tangisan kedukaan dan juga harga yang perlu dibayar, kesabaran yang dipamerkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Zaid. Sedikit pencerahan daripada yang bagi Ustaz. Allah ya. Izara, terima kasih kerana membawa persoalan penting ini ya. Saya kira para sahabat selepas perang Uhud, mereka bercakap sesama mereka, bahkan dalam majlis itu juga ya, didengar oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang melontarkan, adakah momen yang lebih dahsyat yang ditanggung oleh Rasulullah lebih daripada peperangan Uhud? Kita tahu gambaran perang Uhud, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengiyakan, sehinggalah bersuara Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah kata, ada momen dalam hidup Rasulullah yang lebih dahsyat daripada peperangan Uhud. Semua terdiam. Dan Rasulullah kata adalah momen ketika berada di Taif. Allahu Akbar. Kita tahu momen di Taif adalah Rasulullah keluar daripada kota Makkah kerana kehilangan dua orang yang sangat disayangi. Ketika luka yang sangat dalam daripada pengepungan yang selama 30 bulan. Allahu Akbar. Dan Rasulullah membawa hatinya dan membawa amanah untuk menjalankan tugas sebagai seorang Rasul sehinggalah sampai ke Taif. Dan orang Taif, dan yang Anas pun tahu kan, di sana orangnya lebih dingin sebab tanah tinggi. Dan biasanya sejuk. Dia membentuk sebenarnya, membentuk karakter seseorang. Tetapi tak begitu yang berlaku pada Nabi. Dan kita tahu dalam kisah yang bagaimana akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok dalam kitab Barzanji disebutkan waramauhu bil hijarati hatta khudibat bid-dima'i na'lah. Rasulullah direjam dengan batu, dibaling dengan kayu, dibaling dengan tulang-tulang unta, bukan oleh orang-orang Taif, tetapi hamba-hamba paling hina membaling Rasulullah yang paling mulia. Dan mereka meludah dengan kahak kepada Nabi ketika Nabi lalu di hadapan mereka. Dan saat inilah Zaid bin Harithah berkata, ketika batu, kayu dan tulang dibaling kepada Nabi, Zaid bin Harithah menjadikan dirinya adalah benteng sehingga pecah, berdarah mengalir ketika pada mukanya penuh dengan darah. Dan Rasulullah sendiri kata, Zaid bin Harithah, aku mendengar ketika darah merah mengalir pada betis Nabi. Ketika Nabi jatuh bangun dan berlari, aku dengar bunyi percikan darah. Dan aku dengar bunyi percikan darah tersebut. Dan pada saat itulah kita tahu sejarah bagaimana Zaid bin Harithah yang sentiasa ada di hadapan Nabi, di belakang Nabi, di mana-mana untuk bersama dengan Nabi. Dan inilah sebenarnya mengajar kepada kita pada saat paling sukar dalam hidup. Saat ini kita berada dalam keadaan tekanan COVID yang begitu dahsyat. Marilah kita jadi dengan terhadap sahabat kita. Mungkin kita berada di hadapan, ada momen kita berada di belakang, kiri dan kanan. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kita sama-sama menjadi pendamping terbaik buat sahabat kita. Jadi ini diajarkan oleh Zaid bin Harithah, dan ini yang saya kira yang sangat menyentuh perasaan kita. Sebab tu kalau kita pergi Taif, saya pernah bawa jamaah kan, tak payah ceramah lagi dah. Betul, saya kata buka kasut, tolong pijak bumi di mana tempat yang Rasulullah dibaling dan darah Rasulullah terpecik di sini, tanpa ceramah. Semuanya menangis.
Sebab kita yang duduk selesa, yang hari ni kerja kita mengomel tak sudah-sudah ni. Sedangkan Rasulullah, kalaulah Nabi sifatnya mengomel dan mengomen, tak ada benda yang mampu kita ubah dalam hidup ini. Maka sebab itu kita belajar daripada kekukuhan antara Rasulullah dan bagaimana peranan Zaid bin Harithah. Sebab itu tak hairanlah di permulaan soalan tadi adalah hibbur Rasul, orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah kerana kisah yang panjang kebersamaan dengan Rasulullah ini. Allahu Akbar. Keberkatan dan kemuliaan yang kita dapat pada ketika ini walhasil perjuangan, pengorbanan tanpa kenal erti lelah oleh Sayyidina baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati mereka semua dan dimasukkan mereka dan kita semua bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti di dalam syurga yang kekal selama-lamanya insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita Rohaya Arifin bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, mengapakah baginda Nabi SAW melantik Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu sebagai ketua panglima perang menentang tentera Rom Byzantin? Tiadakah lagi sahabat lain yang lebih dipercayai? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru dari Sekincan Selangor bertanya Ustaz. Baik, terima kasih Puan Rohaya, ya. Masya-Allah, soalan ni saya kira bagus kita cakap-cakap kat hujung kan. Kerana kalau kita lihat, ya, Islam menjadi satu kuasa yang baru bangkit pada masa itu. Dan kuasa besar pada masa itu adalah Parsi dan Rom. Rom merujuk kepada kekuasaan di Byzantine, yang disebut sebagai Rom Timur. Apa yang kita dapati bahawa sebenarnya peperangan yang dipimpin oleh Sayyidina Zaid dan kemudian Sayyidina Ja'far, kemudian kepada Abdullah ibn Rawahah, kemudian dipimpin oleh Sayyidina Khalid ibn Abi Walid, kita dapati bahawa dia adalah peperangan pertama Islam mencabar kuasa besar. Peperangan pertama Islam mencabar kuasa besar dunia. Kalau tuan-tuan nak imagine bagaimana Timor Leste challenge Amerika. Kalau kita nak tengok lebih kurang gambaran supaya kita boleh rasa kan. Dan kenapa Rasulullah melantik dalam peperangan penting ini seorang seperti Zaid bin Harithah? Kita dengar komen daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah menyatakan bahawa tidaklah Nabi mengutuskan Zaid bin Harithah dalam mana-mana peperangan. Ma ba'atha Rasulullah Zaid bin Harithah fi jaishin qattun illa ammarahu alaihim, melainkan Rasulullah pasti akan menjadikan Zaid bin Harithah adalah ketua mereka. Maknanya mana peperangan kalau Zaid ada, maka Rasulullah akan lantik Zaid sebagai ketuanya. Sehingga Sayyidatina Aisyah berkata, walau baqiya hayyan, kalaulah Zaid bin Harithah itu kekal masih hidup sesudah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya kami akan melantiknya sebagai khalifah. Maknanya nak sebutkan betapa kepercayaan dan pastinya nak menjadi satu komandan, bukan sekadar hanya dia tu baik, tetapi Rasulullah percaya dengan kebijaksanaan, kepintaran, kualiti kepimpinan yang ada dalam diri Zaid bin Harithah. Jadi saya kira soalan tadi benar-benar mengangkat kita betapa Zaid bin Harithah sampai Sayyidatina Aisyah, saya ulang sekali lagi, menyebutkan seandainya dia masih ada, sebab dia wafat meninggal lebih awal daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya kita akan melantik dia sebagai khalifah. Allahu akbar, masyaallah, tabarakallah, kepimpinan yang dipamerkan dan juga bagaimana kehebatan sehinggalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengasihi Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan mungkin soalan terakhir untuk siaran kita pada pagi ini. Dan kita juga minta Ustaz dengan sedikit kesimpulan selepas ini. Kita raikan terlebih dahulu soalan Jura Azlin Sufyan di Facebook. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru. Tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Hubungan Sayyidina Zaid bin Harithah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cerminan kepada salah satu di antara 7 golongan yang dijanjikan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, iaitu 2 insan yang berkasih kerana Allah, bersama dan berpisah demi agama Allah. Soalannya Ustaz, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah tersebut untuk kita aplikasikan dalam sesebuah persahabatan? Mohon pencerahan. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Dan kita tutup dengan sedikit kesimpulan
oleh Yang Berbahagia Ustaz dan juga Rais jawapan tersebut. Baik, terima kasih Jura ya, dan semua penonton yang bersama. Saya sebenarnya jadi risau ya, sebab saya khawatir saya tak dapat nak menyampaikan betapa hebatnya Zaid bin Harithah di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya takut sangat tak cukup bahasa untuk kita faham. Sehingga cuba bayang ya, tatkala berita kematian ataupun syahidnya Zaid bin Harithah sampai kepada Nabi, walaupun Nabi dah sebut kalau Zaid jatuh maka diganti oleh Ja'far, lepas Ja'far Abdullah. Pada ketika itu, Masya Allah, ketika sampai berita tersebut, ya, ada riwayat kata di masjid, atau ada riwayat lagi kata Nabi pergi ke rumah. Dan sampai berita tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, dan tidak pernah Rasulullah menangis dengan suara yang lebih tinggi sebelum dan selepas daripada itu, melainkan hanya kisah tatkala sampai berita bahawa Zaid bin Harithah telah syahid. Dan dikatakan pada ketika itu Rasulullah duduk sekali dalam kelompok, dan di sana adanya anak Zaid bin Harithah, dan menangislah Rasulullah dan anak perempuan Zaid bin Harithah. Dan ketika anak perempuannya telah berhenti menangis, Rasulullah masih lagi menangis. Dan ketika Rasulullah menangis dan air matanya dalam keadaan kuat suaranya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana begini jadi ya Rasulullah? Apa jawapan Nabi yang terakam tentang ketinggian Zaid bin Harithah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syauqul habib ila habibihi. Kata Nabi, kerinduan seorang sahabat, seorang kekasih kepada kekasihnya. Itulah hubungan yang saya kira kalau soalan tadi mengajak menyebut tentang ketinggian kasih sayang, memang ada seperti yang dah disebutkan dalam soalan tadi. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita dapat sama-sama jadikan sebagai satu adaptasi dalam kehidupan kita, Ustaz. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tentang Sayyidina Zaid bin Harithah pada hari ini mudah-mudahan menjentik hati kita untuk kita lebih mengenali dan juga mencintai mereka-mereka yang mengikut jejak langkah baginda Nabi SAW. Dan kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan di hari Tashri' yang mulia ini, Ustaz, di bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan dan kemuliaan kepada kita. Tafadhal, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Jadikanlah pertemuan kami ya Allah dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini ya Allah sebuah pertemuan yang benar-benar Engkau rahmati kami ya Allah. Amin ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Berpisah kami sebentar nanti berpisah orang-orang yang terjaga, terpelihara, bahkan diampun dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Alimna ma yanfa'una ya Allah. Ajarkanlah sesuatu yang memberi manfaat kepada kami ya Allah. Amin. Wanfa'na bima 'allamtana, dan berilah manfaat apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami ya Allah. Amin. Rabbana zidna ilma, wahai Tuhan tambahkanlah kami sentiasa ilmu ya Allah. Amin. Ya Allah, pada saat yang penuh dengan mustajab ini ya Allah, Amin. saat Engkau minta kami ingat padamu sebanyak-banyaknya pada hari tasyrik ini ya Amin. Allah. Jadikanlah ya Allah kami tergolong dalam golongan hamba yang mendapat redha dan kasih sayang daripadamu ya Allah. Tuliskanlah setiap nama yang menadah tangan pada ketika ini ya Allah, namanya terdaftar dalam daftar ahli syurga ya Amin, Allah. ya Allah. Jangan ada walau seorang di kalangan kami ini ya Allah yang namanya tertulis sebagai penghuni neraka Jahannam ya Amin, Allah. ya Allah. Wahai Tuhan kami, jadikanlah hidup kami penuh dengan kebaikan. Amin, ya Allah. Setiap yang bermasalah, angkatlah masalahnya ya Allah. Amin, ya Allah. Setiap dalam keadaan sakit, sembuhkanlah ya Amin, Allah. ya Allah. Setiap dalam keadaan menghadapi tekanan bebanan keuangan, Amin, ya lepaskan dan limpahkan rezeki berkat sebanyak-banyaknya untuk Amin, mereka ya ya Allah. Allah. Wahai Tuhan kami mendoakan ibu dan ayah kami ya Allah. Angkatlah darjat mereka ya Allah. Amin. Rabbana, jadikanlah negara ini ya Allah negara yang paling aman untuk seluruh penduduknya ya Allah. Amin, ya Allah. Dan berilah kami kebaikan dunia dan akhirat. Amin, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Amin, ya nar. Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada yang bahagia Ustaz Zul Ramli Rozali atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Dan esok sebagaimana biasa jam dan juga waktu yang sama kita bersama moderator Da'i Luqman dan juga ahli panel Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Luqman Ibrahim untuk topik tafsir dan tarannum surah Az-Zukhruf ayat 68 sehingga ayat yang ke-71. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh para penonton. Terus kita mematuhi SOP yang telah pun digariskan. Jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah
Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.